Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tajuk kita adalah berkenaan dengan common sense dan tabayun. Hubung kait antara common sense dengan tabayun. Jadi saya ambil satu buku ni, saya dah baca 2 kali dah. Mentality Jamban. Bagus buku ni. Saya recommend kepada orang untuk baca buku ni. Ini saya nak cerita pasal saya akan sentuh jugalah berkaitan dengan buku ni. So basically common sense ni apa benda common sense? So kalau you guys boleh type dekat Google ke carikan. Jadi kalau kita tengok pada bahasa Melayu dia akal. Maknanya kata orang yang berakal. Orang yang berakal, orang yang boleh berfikir. Kan? That's why saya tak tahu common sense ni akal. Benda yang boleh fikir kot. Kan? Biasanya kawan-kawan ni adalah beberapa orang ikut pengalaman saya, cerita pengalaman saya saja. Ada yang akan guna perkataan macam ni. Ni benda boleh fikir kot. Kan? Benda yang common sense, benda yang normal. Kan? Benda normal, benda yang boleh fikir kan. So benda boleh fikir kot. Kan? So saya cakap kat sini, bila kita menggunakan perkataan common sense ni, jadi macam benda ni kan macam kita bersembang dengan dua orang kan, dengan kawan kita. Benda ni kan macam common sense saja kan. Dalam arti kata lain, secara tak langsung kita macam seolah kata hang ni bodoh ke, ataupun hang ni tak boleh berfikir ke. Sebab benda tu benda yang basic, benda yang sangat basic. Kita akan bagi contoh dari segi sirah, dari segi apa yang berlaku sekarang ni kan, real time punya case. Cuma dia macam ni lah. Bila kita berkata, saya tak setuju sebenarnya penggunaan perkataan common sense ni dalam perbualan. Bila kita kata benda ni common sense kot kan, saya tak apa nak bersetuju. Sebab nanti kata lain, seolah-olah kita macam ni lah, kita membandingkan A dengan B. Bila kita kata A ni cantik, secara tak langsung kita akan kata macam A ni cantik lah, siapa dia? Kita tak langsung, kita akan kata B ni tak cantik. Mereka berjalan sekali lah, saya bayangkan situasi mereka berjalan sekali. So kita ni orang luar tengok, A ni cantik lah, siapa kawan ni? Dan dari kata lain, kita tak kata pun dia tak cantik, tetapi secara tak langsung kita mengatakan dia tak cantik. Macam tu lah juga dengan bila kita guna perkataan common sense ni, kita tak kata orang tu bodoh. Kita tak kata orang bodoh. Bila kita kata benda ni common sense kot, takkan tak boleh fikir kan. Benda yang common sense kot, kan. So benda tu macam benda yang basic kan. Mungkin tapi bukan semua orang boleh berfikir, boleh dapat benda ni, boleh catch up benda ni. So benda basic yang orang boleh fikir, tapi bukan semua orang boleh terfikir. So ini saya punya definisi lah. Benda basic yang orang boleh fikir kan, kalau dia realise benda tu ataupun dia tahu benda tu, tapi bukan semua orang boleh terfikir. Kenapa dia tak boleh terfikir tu? Itu kita akan bincangkan selanjutnya. Okay, sekarang ni untuk memahami saya masuk ke bab sirah. Kisah orang Badui kencing dalam Masjid Nabawi kan. Macam mana satu ketika tu seorang daripada Badui lah, orang Badui ni orang yang duduk di kawasan pedalaman jauh kan, dan dia telah kencing dalam masjid, di satu sudut dalam masjid, dan para sahabat telah marah orang ni kan, dan bawa kepada bagi tahu kepada Rasulullah kan, beritahu Rasulullah marah ni, tapi Rasulullah halang sahabat. Setelah menghalang sahabat, Rasulullah kata tak apa, biarkan dia kencing dahulu. Kan, biarkan dia kencing dahulu. Walaupun dalam masjid, Rasulullah tak stop dia. Rasulullah cakap biarkan dia habis kencing dia, biarkan dia puas kencing dulu. Okey, dah kencing dah. Sebab kalau halang, sekejap lagi kan berterabur semua satu masjid, lagi susah nak mengemas, nak bersihkan. Kan, itu bijaknya Rasulullah. Jadi dia dah kencing dah satu sudut. Okey, baru Rasulullah datang panggil dia. Rasulullah menegur dia. Rasulullah menerangkan dalam ni bukan adat di tempat sini, ini bukan adabnya kan, ini bukan tak dibenarkan dalam masjid, dan segi hukum tak dibenarkan dalam masjid untuk kencing kan. Tapi kalau para sahabat nak pukul dia kan, kan para sahabat marah. Tapi itu dah akhlak Rasulullah yang begitu baik sekali kan. Rasulullah apa tu
menasihati orang tersebut cara baik, bertegur secara baik. Padahal benda tu kalau kita fikir common sense kot, takkan dekat tempat sembahyang, kat tempat sembahyang, kat tempat dalam masjid kau nak kencing. Kan? Tapi benda tu tak terfikir oleh orang Badui. Sebab apa? Sebab faktor budaya. Tu saya akan masuk ini. Seterusnya ni, budaya yang atas ni. Budaya tempat dia datang daripada jauh. Itu pendidikan. Kan? Kedua, pendidikan lah, ataupun ilmu lah, kan? Kita kata pendidikan tak ilmu. Yang kedua adalah budaya atau uruf. Kan? Di tempat tersebut tu, which is di tempat dia benda tu normal. Kan? So itu satu contoh sejarah. Yang kedua, kisah. Ni kisah unta tetamu yang dipenggal oleh seorang sahabat. Kan? Seorang sahabat Nabi, siapa? Nur Aiman, tak silap saya. Nur Aiman, sahabat Rasulullah, Nur Aiman. Ketika mana ada delegasi daripada luar negara datang jumpa Nabi SAW, dan ada para sahabat besar-besar, Sayyidina Hamzah, Umar, Sayyidina Abu Bakar lah, dan Ali dekat luar. Tapi Nu'man yang datang, sahabat yang datang, dan dia tengah bergurau-gurau lah, bersembang-sembang dengan Sayyidina Hamzah semua, kan? Dan kemudian tanpa disedari dia telah memenggal kepala unta tetamu tersebut. Kalau kita nak fikir common sense, ni macam benda yang di luar daripada jangkauan manusia. Dan Rasulullah pun tak pernah guna perkataan common sense. Benda ni common sense ke? Takkan tak boleh fikir, kan? Rasulullah tak pernah guna perkataan macam ni. Sebab itu saya kata, sebab itu bagi saya berpendapat perkataan ni tak sesuai digunakan. Dia seolah-olah secara tak langsung kita macam merendahkan orang yang kita duk cakap tu, ataupun kalau kita merujuk kepada orang lain tu seolah kita tengah merendahkan orang lain tu bila kita menggunakan perkataan common sense ni. Sebab apa? Sebab faktor bukan semua orang ada kat tahap kefahaman ilmu, tak kefahaman pendidikan, budaya yang sama. Jadi kita kena menghormati orang tu jadi macam ni. Sebab dia punya karakter dia dalam kisah ni, karakter sahabat Rasulullah macam tu. Kan, karakter sahabat Rasulullah, kan? So ni boleh rujuk lah, kan? Boleh rujuk kisah ni, boleh cari dekat YouTube ada. Kemudian yang ni pun sama juga, kan? Kemudian ni Sayyidatina Aisyah, kan? Sayyidatina Aisyah mengatakan masa Rasulullah SAW, dan Sayyidatina Aisyah sebenarnya bukan niat saya nak menghina, bukan nak menghina, nak merendahkan, tidak. Saya nak cuma ambil konteks daripada penggunaan common sense ni. Perlu ke kita nak guna perkataan common sense ni? Kita nak ni sebab tu saya cakap tadi, kita seolah-olah macam merendahkan orang bila kita guna perkataan common sense ni, kan? Sedangkan kita kena mengkaji ada perkara sebaliknya. Kenapa dia jadi macam tu? Mungkin pendidikan dia, budaya dia, saya cakap tadi tu. Sebab tu saya menggunakan kaedah tabayun. Kita kena tabayun. Kan? Kita kena tabayun dahulu. Kenapa macam tu? Macam ni, Badui ni kencing di dalam masjid, kan? Kenapa dia kencing dalam masjid tu? Rupanya sebab budaya dia. Kita faham, dia orang pedalaman. Mereka tak ada tak tahu, tak diajar tentang adab. Mereka masih lagi mundur masyarakat sana, kan? Sebab tu dia macam tu perangai dia. Begitu juga dengan seorang sahabat Rasulullah, kan? Sahabat Rasulullah, saya bertabayun, maknanya kata karakter sahabat tu yang suka bergurau, yang membuat sesuatu kepelikan, dia berperangai pelik. Jadi orang yang faham karakter dia ni, dia memang macam ni. Kan, dia memang macam ni. Bukannya dia ni jahat ke tak, dia tak jahat. Sahabat Nabi yang mana jahat, kan? Tapi dia memang macam ni karakter. Jadi bila kita faham, kita tak akan sebut perkataan ni common sense, takkan tak dipikir. Kan? Begitu juga Sayyidina Aisyah mengatakan bila berlakunya masalah perselisihan dengan Rasulullah SAW, dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Aisyah pilih Sayyidina Abu Bakar, bapaknya sendiri, untuk menghakimi, jadi hakim antara perselisihan pendapat dengan pergaduhan dengan Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah nak bagi tahu apa masalah dia, Sayyidatina Aisyah telah berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lah yang beritahu apa masalah rumah tangga kita, tapi engkau janganlah menipu. Kalau kita fikir logik, takkan nak perlu sebut perkataan jangan menipu. Nabi kot, kan? Nabi kot, kan? Takkan nak sebut perkataan jangan menipu. Tetapi
Itulah saya kata kita kena bertabayun. Kita jangan guna common sense kan. Kita tak boleh guna perkataan common sense tu. Sebab bila kita faham ni perempuan ni psikologi, ni kita kena memahami ni ilmu psikologi wanita pula kan, ilmu psikologi manusia. Bila kita memahami ilmu psikologi manusia, jadi kita akan faham kenapa Sayyidatina Aisyah mengatakan sedemikian. Kita takkan salahkan ataupun kita akan kata tak patut, ni benda ni common sense kot. Kita tak akan kata macam tu. Kita akan merendahkan orang tu. Okay, sekarang tadi saya dah bagi contoh sirah, 3 contoh sirah. Sekarang saya akan terangkan berkaitan dengan real life punya yang berlaku. Okay, satu adalah macam orang buang berak lah. Saya tulis sini berak kan, sorry. Dia buang air lah di tempat tidak yang sepatutnya kan. Ni kalau ikut pengalaman saya sendiri, macam mana kalau saya pernah pergi ke China, tengok ketika dalam kereta ni tengah jam, boleh orang tu buka pintu bagi anak dia yang maybe dalam umur dalam 6 tahun ke 7 tahun macam tu, kencing macam tu dia sama dekat jalan raya kan. Lepas tu lagi kita dapat tengok macam mana orang Cina yang dewasa pun boleh berak dekat tempat jalan raya ke, dekat tempat laluan train ke kan. So benda ni benda yang common sense. Tapi kalau kita faham sebab apa berlaku macam ni, sebab budaya masyarakat sana dengan mindset dengan ilmu tahap pendidikan dia kurang. Nasi buang apa? Taklah aku makan dia ni. So kalau kita faham kenapa mereka jadi macam tu, jadi kita takkan cakap benda yang macam ni lah. Jadi takkan menghina dia orang. So yang kita takkan merendahkan dia orang kan, sebab budaya mereka macam tu kan. So kita akan bertabayun dahulu. Sekarang kita nak jaga hati. Kan kita nak jaga iman kita, nak jaga hati kita. Tak menutup bahagian atas. Yang ni kalau kat Afrika sendiri kan, mereka separuh bogel kan kat Afrika kan. Sebab budaya mereka macam tu. Mereka macam tu lah keadaan masyarakat di sana kan. Kan. Padahal kalau datang sini, kalau macam tu memang kena tahan lah kan. Kena tahan dengan polis semua kan. Jadi benda ni benda yang common sense. Takkan tak ni, tak malu ke? Kan. Tapi kalau di sana tak ada ni. Sebab dah jadi budaya situ macam tu. Tak jadi satu kesalahan di sana. Memang masyarakat tu hidup macam tu. Orang asli tu macam tu. Kan. Seluruhnya dia dah tak buang sampah lepas wife letak kat depan pintu. Ini saya sentuh bab rumah tangga sikit lah. Ini contoh yang saya bagi dalam episode sebelum ni yang berkaitan dengan tabayun. Sebab tu saya cakap benda ni kalau kita pakai alasan common sense, kita pakai sebab tak ada common sense. Suami ni tak ada common sense lah. Dah tahu dah plastik sampah depan pintu, takkan tak boleh dibuang. Sebab tu kita kena belajar ilmu psikologi manusia, kita kena belajar ilmu rumah tangga. Kan. Okay. Laki dengan perempuan ni dia berbeza. Laki ni dia kena diberitahu. Saya tak cakap semua, tetapi ada sebahagian lelaki dia kena diberitahu buat ni baru dia akan buat. Kan. Sebab tu laki ni ada setengah dia perlu diberitahu dan dia perlu di-explain oleh isteri dia. Abang, saya lebih suka lah kalau abang tolong saya pagi-pagi bangun buang sampah kan. Mungkin bagi kita yang hidup dengan keluarga kita membesar dalam keadaan bapa kita dah memang bertanggungjawab, dah memang pun selalu buang sampah kan, setiap pagi buang sampah. Tetapi bila kita berkahwin dengan suami ni dia hidup dalam keluarga yang berbeza kan. Mungkin dia tak buat kerja-kerja macam ni sebelum dia berkahwin. Jadi dia lepas berkahwin pun dia tak boleh nak berfikir, tak nak berfikir. Sebab itulah benda ni orang kan, common sense ni kurang kan. Common sense kurang ni. Tapi kita bertabayun dengan dia kerana dia jadi macam tu sebab apa? Sebab mungkin dia tak diberi didikan macam tu masa dia sebelum berkahwin. Kan. Jadi sebab tu isteri janganlah terus judge suami tu. Suami ni tak ada common sense lah ni, bukan. Kan, kita jangan terlalu buruk sangka dengan orang. Kita bertabayun dahulu. Mungkin dia jadi macam tu, macam saya cakap tadi lah, faktor keluarga dia membesar macam tu kan. Tapi bila dia dah berkahwin kan, kita pun bagi teguran kan, bagi kata abang saya lebih suka
Kalau abang setiap hari pagi-pagi abang dapat buang sampah dulu, ataupun sebelum waktu malam ke 10 malam ke 9 malam ke sebelum tidur kan, untuk buang sampah dahulu. Kan. Jadi benda ni kadang-kadang pada pemikiran wanita, benda ni adalah benda yang normal kot kehidupan dalam rumah tangga. Kan? Takkan suami aku tak boleh berfikir? Takkan adakah suami aku ni teruk sangat ke? Kan? Suami aku ni teruk sangat ke? Jadi, kita jangan cepat sangat judge orang. Jadi jangan cepat sangat judge orang. Apa yang kita faham, apa yang kita tahu, belum tentu lagi apa yang pasangan kita faham, pasangan kita tahu sama macam kita. Sebab apa faktor tadi saya cakap tadi, ilmu, budaya keluarga, budaya setempat, budaya negeri, kemudian persepsi dia. Itu masuk persepsi kan. Mungkin dia berpandangan lain pula. Dia fikir, dia nampak tak ni patut buang, tapi mungkin dia persepsi dia nak buat kerja rumah yang lain dahulu semua, baru dia akan kumpul dan baru dia akan buang. Mungkin macam tu. Sebab tu penting untuk kita bertabayun. Kan? Dia bukan tak ada common sense. Benda-benda macam ni adalah kita kena cakap. Ilmu rumah tangga kita kena bercakap. Kita kena bagi tahu pasangan kita macam ni. Dan kalau dia buat, kita bagi tahu lagi, tak ada masalah. Kita bagi tahu berkali-kali pun tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Kita didik orang, kita kena train orang tu. Begitulah juga macam ni kita kena train hati kita. Kita kena train diri kita, hati kita, pemikiran kita untuk berfikir positif. Hati kita cakap benda yang baik-baik dalam hati kan. Fikir benda yang baik-baik, bercakap pun benda yang baik-baik. Kita kena train benda macam ni. Kita jangan sebut perkataan common sense ni. Abang tak ada common sense ke? Abang tak ada common sense ke? Benda ni benda simple kot macam ni kan. Sebab benda tu kan macam telah merendahkan dia. Kan? Kita jangan fikir buruk apa suami aku ni pemalas. Bukan. Jangan fikir macam tu. Itu kita pemikiran buruk dekat suami kita tu. Kan? Mungkin dia ada kekurangan dia. Saya cakap masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Bila kita dah berkahwin dengan suami ataupun isteri kita, kita menerima seadanya. Dan mana yang perlu improve, kita bagi tahu dia elok. Kita cakap. Berulang kali tak ada masalah. Cakap lah. Kan? Sebab bila kita berfikir, aku dah cakap sampai 10 kali sampai tak reti-reti. Jangan macam tu. Kita dapat anggapan bahawa inilah jihad kita dalam mendidik pasangan kita. Pahala yang berterusan kita dapat. Teruskan macam tu, pahala yang berterusan. Kalau kita bagi tahu dengan mulut, dia tak boleh dapat asyik lupa, mungkin kita boleh catat. Kan? Tak ada masalah. Ini kita boleh catat. Sebab manusia diberi kelebihan. Ada orang dia ingat dengan penglihatan. Dia lebih suka melihat. Ada orang lebih suka mendengar. Ada orang lebih suka bercakap. Kan? Benda ni benda ilmu psikologi. So macam saya sendiri, saya lebih suka kalau melihat. Saya lebih kepada melihat. Saya kalau dengar pesara bercakap, saya nanti mengantuk. Kan? Jadi saya lebih suka melihat. Sama juga melihat movie ataupun membaca kan. Okay. So seterusnya adalah memandu di lane kecemasan. Benda ni common sense kan. Bagi kita benda ni common sense lah kan. Takkan nak memandu di lorong kecemasan. Kecemasan tu untuk apa? Tujuan emergency lah kan. Ataupun kereta rosak ke kan. Tapi bila seseorang tu dia lalu lorong kecemasan tu, cuba kita berfikir dahulu. Mungkin emergency kot. Ini nak beranak ke, bersalin ke, kan? Kita sendiri kena fikir macam tu lah. Kita sendiri kena bertabayun dahulu. Kan? Kita sendiri kena bertabayun dahulu. So seterusnya lagi di sini, okey, dekat restoran. Okey, katakanlah kita berada di dekat restoran. Kemudian ada orang tu dia nak isap rokok ataupun dia nak isap vape kan. Tapi ada baby. Kan? Dia dekat belah belakang dia ke apa ada baby. Jadi secara common sense-nya, patutkah dia isap rokok? Tak patutlah. Kan? Tak patutlah. Mungkin betul kita kena bertabayun dahulu. Kita fikir, kenapa dia nak isap rokok tu? Mungkin sebab dia kurang pendidikan. Bagi saya kurang ilmu lah. Kan? Mungkin dia kurang ilmu ataupun dia jadi juga kurang adab. Maksud di sini kurang adab dan sifat. Kan? Mungkin dia ada kurang adab sifat dia. Kita kena bagi tahu dia lah. Ni tak elok benda macam ni kan. Saya dah nak kalau boleh ni kan. So kalau orang tak dapat terima, then bolehlah ambil tindakan selanjutnya kan. Cuma kita jangan gunalah perkataan yang boleh merendahkan dia. Kita bertabayun dahulu. Apa-apa benda pun kita bertabayun dahulu.
Bila tengah makan kan, bila kita tengah makan, kita bersin. Dekat tempat restoran ni kita bersin. Kita tutup mulut kan. Jangan kita pula buka mulut kan. Ni benda yang, yelah, benda yang simple, benda yang basic, common sense kan. Tapi mungkin ada yang tak buat benda macam ni. Mungkin benda ni perlu ditegur, diberi teguran. Jadi tak ada masalah, kita just tegur orang tu. Kan, kita just tegur orang tu saja. Juga dengan bagi peluang untuk okay, bila kita bagi peluang orang untuk potong kereta kan. Jadi ada orang yang dia terus yang pecut buat tak tahu je kan. Tapi kalau ikutkan kepada adab, bagusnya dia bagi signal emergency kan. Double light kan kat belakang tu sebagai tanda terima kasih, ataupun dia boleh angkat tangan ke, dia senyum ke kan. Tapi kalau dah tak nampak tu nak buat macam mana kan. Itulah cara antara kaedah lah kan. So benda ni kadang yelah, bukan semua orang boleh berfikir kan. Bukan semua orang boleh berfikir. So saya kata dia lebih kepada courtesy, adab, courtesy kan, adab. Dan dia lebih kepada courtesy. Mungkin orang tu dia tengah, I don't know, ada anak dekat dia ke, dia pun tak boleh nak angkat tangan, tak boleh nak ni, ataupun macam sesuatu situasi, apa pun kita kena bertabayun dahulu. Dia juga dengan bila nak mencari tempat praktikal ataupun LI kan, data industri. So kita akan hantar, student akan hantar email kan, minta tanya Pak LI. Tapi kalau kita tengok daripada buku ni pun, buku ni bagus. Dan ni poin-poin yang saya dapat atas ni semua ni adalah dalam buku ni. Dia akan ada ceritakan lebih lanjut. So bila kita baca buku ni, kita akan dapat gambaran. Oh benda-benda ni, benda ni yang common sense, benda ni yang patut dibuat. Sebab dia jaga adab, dan dia jaga adab, jaga sifat seseorang kan. Jadi bila kita pula janganlah merendahkan orang. Kita jangan merendahkan orang. Kita kena jaga diri kita, jangan merendahkan orang. Kita kena fikir, dia masih muda, dia masih lagi tak banyak pengalaman, dia tak tahu nak bergaul. Mungkin dia jenis orang yang introvert, dia jenis orang yang tak banyak bersosial, mak ayah dia tak pernah ajar dia, mungkin dia orang asli kan. Dia tak tahu benda-benda macam ni. Kan? Jadi kita sendiri kena jaga hati kita, kita jaga diri kita kan, daripada fikir benda-benda buruk kat orang. Dan kita berpandangan baik, bersangka baik. Tak bagi dan bersangka baik lah. Kita bersangka baik dengan orang tu kan. So seterusnya adalah suami pukul isteri. So kalau kita fikir common sense, suami pukul isteri memang tak boleh pun kan. Maknanya pukul yang tak dibenarkan oleh syarak lah, pukul dengan kuat sampai berbekas kan, which is tak patut lah, benda common sense kan. So benda ni benda yang simple lah, benda common sense. Jadi kita jaga diri kita. Mungkin suami ni tak reti lagi bab agama, dia jahil. Kan dia jahil. Jadi macam mana kita nak bagi teguran dekat dia? Kadang-kadang mungkin dia jahil, kadang-kadang sebab dia cuai, dia dalam keadaan yang terlalu marah, dia tak berapa berfikir dengan rasional. Sebab lelaki ni dia sifat dia, Allah Ta'ala menggunakan lelaki ni untuk berfikir rasional. Jadi kadang-kadang bila emosi dah terlalu menguasai diri dia, di situ dia dah melampaui batas, kan. Cuma macam kita pula nak handle orang macam ni, kita kenalah menegur dia. Kita kena bagi didikan dekat dia. Sebab dia berbalik, apa pun dia akan berbalik kepada benda ni. Kan? InsyaAllah akan balik kepada benda ni. Dia jadi sebab apa? Ilmu kan? Pendidikan dia, latar belakang dia, budaya family dia, latar belakang family dia macam mana kan. Kemudian persepsi pada dia tak rasa dia bersalah pada persepsi dia. Pada persepsi dia rasa aku suami, ketua keluarga, aku boleh bertampak dengan isteri aku. Boleh ada cara dia. Ada adab. Bukan boleh simply boleh pukul sampai berbekas, sampai dah berdarah ke kan. So benda tu lah. Seterusnya, ini contohnya lagi. Kita drill. Ada orang drill waktu malam kan. Kita kena bersangka baik. Mungkin orang ni drill, mungkin dia terdesak kot, anak dia menangis, dia nak pasang buaian ke kan, tempat tu tak ada buaian dan ataupun skru terkeluar ke, dia terpaksa drill ke kan. Contohnya lah. Ni kita bersangka baik dengan orang. Tapi lepas esokkan harinya kita tanya lah dia, kenapa buat macam ni? Kita tabayun. Kita jangan kata dia ni tak ada common sense lah. Ada kau pergi balam-balam buta ni kan. Kita kutuk je tu. Kita ni masalah hati kita dah ni kan. Kadang kita marah juga kan. Kan.
Cuma kita jangan sampai tahap macam tu lah kan. Benda-benda negatif ni kita cuba buangkan. Kita jaga pemikiran kita, kita jaga hati kita, kita jaga apa kita cakap. Okey, seterusnya adalah buang tisu ataupun puntung rokok dalam jamban kan. Ini banyak lah. Tisu puntung rokok dalam jamban memang banyak. So benda-benda yang basic kan, even dah dilekatkan pun jangan buang kan. Orang buat juga. Sebab apa? Sebab ilmu kan. Kadang sebab iman. Dia ada ilmu, dia tahu benda tu, tapi dia tak jaga benda tu. Itulah iman, bila iman lemah tak jaga juga. Kan. Cuba kalau dia ada ilmu dan dia mengamalkan ilmu dia tersebut, maknanya kata dia dah mengamalkan, iman dia semakin meningkat. Kan. Itu ada berkaitan dengan adab pula, sifat manusia. Sebenarnya adalah tanda tempat duduk ibu mengandung, OKU dalam pengangkutan awam. Kan? So bila kita pergi kat guna LRT ke, jadi kalau ada tanda-tanda untuk OKU ibu mengandung ke, janganlah pergi duduk pula kan. Tapi masih ada yang duduk. Sebab apa? Dia kurang empati. Kadang-kadang kurang empati kan. Kurang empati. Jadi benda ni kita kena tegur lah. Benda yang simple saja. Tak perlu kita menggunakan perkataan common sense ni. Tak ada common sense ni orang kan. Kita tak perlu merendahkan orang. Kita perlu berfikir baik-baik saja. Mungkin dia orang ni tak ada tahap pendidikan dia kurang kan. Jadi mungkin dia tak tahu benda ni. Kita terangkan kepada dia. Kita ambil approach, kita menerangkan kepada dia. Seterusnya, mandikan anak, tukar pampers anak, etc. So, dalam rumah tangga, kadang-kadang perempuan ni benda sama lah macam saya terang tadi tu kan. Kadang-kadang dalam rumah tangga, perempuan beranggapan bahawa benda ni adalah benda yang common sense. Tetapi bagi setengah lelaki, sebahagian besar lelaki atau sebahagian lelaki, benda ni adalah benda yang perlu diajar. Ada lelaki dia fikir tu, terbaiknya adalah bertanya dahulu kepada suami dia, tabayun dahulu. Ada perempuan dia anggap benda ni dia nak suami dia buat. Kan, dia nak suami dia buat. Jadi sebab tu dia kena bertabayun dahulu. Bila suami tak buat, kena bertabayun dahulu. Kenapa tak buat macam ni? Abang rasa macam mana? Kan? Bertanya-tanya dahulu. Sebab apa? Sebab rata-rata lelaki bila baby, ataupun bukan semua, saya bercakap ni ada dua grup kumpulan lelaki. Satu yang memang tak ada masalah benda-benda macam ni. Satu lagi yang ada masalah, yang tak buat benda macam ni. Sebab dia ada dua grup. So grup yang tak buat benda macam ni, bila kita tanya apa jawapannya, dia takut. Takut baby masih kecil, dia risau kalau jadi apa-apa kat baby tu, tergelincir ke, terlepas ke, dia tak pandai, dia takut, dia risau. Satu. Yang kedua, jaga anak, mandikan anak ke pampers ni, berat dia, memang tanggungjawab laki dan isteri, tetapi lebih berat kepada isteri. Mungkin laki pula lebih berat untuk buat dakwah, untuk pergi sembahyang di masjid, untuk mencari ilmu kan. Dan bila balik ke rumah, dia bagi didikan kepada isteri dia, anak dia, untuk mencari rezeki. Jadi laki lebih berat tanggungjawab dia benda-benda macam ni. Kan. Perempuan pula lebih berat macam ni, lebih berat. Tapi kita tak menafikan, dua-dua kena bersaling membantu. Tengok mana yang boleh lah. Mungkin dia tak mandikan anak, tapi mungkin dia boleh pakaikan pampers kan. Ataupun dia boleh tengokkan anak. Tengoklah. Benda ni benda yang boleh bincang. Kan, benda yang boleh bincang. Tak perlu nak diperbesarkan, nak jadikan sebagai poin pergaduhan. Kan. Cuma kita janganlah pula ilmu rumah tangga, kita janganlah pula membandingkan, abang aku suami dia buat semua benda-benda ni, tapi suami aku pula tak buat pun benda-benda ni kan. Kita jangan banding macam tu. Itu kesilapan banyak orang perempuan, bila dia banding macam tu. Kita jangan banding macam tu silap. Maksud benda ni kita akan terang lebih lanjut dalam bab ilmu rumah tangga. Okey, kemudian isteri marah-marah suami, cakap kasar dengan suami kan. So bagi macam ni juga, bagi perempuan benda ni common sense kepada lelaki, tapi bagi lelaki tak semestinya. Kan? Tak semestinya. Sebab tu mungkin lelaki tu dia takut, saya cakap takut nak jaga baby. Ataupun lelaki tu dia trauma ke, lelaki tu ada benda lain yang dia lebih urgent, yang dia fikir kan. So benda ni kena bincang lah. Macam ni pula isteri marah-marah suami, cakap kasar dengan suami kan. Patutnya kalau kita dah kahwin suami isteri automatik isteri semua mesti tahu dah kan.
suami ni pemimpin dalam rumah tangga kan, ketua keluarga, dia kena dihormati, tanggungjawab isteri untuk menghormati. Tapi dalam kes ni dia tak menghormati suami dia. Kan, dia tak menghormati suami dia. Jadi dia tak boleh nak cakap kan, benda common sense tu, benda macam ni kan, dia tak boleh nak cakap. Kita bertabayun, kenapa dia jadi macam ni? Sebab apa? Sebab mungkin latar belakang keluarga dia. Mungkin dia lahir, mungkin masa dia kecil dahulu, mak dia selalu marah kepada bapa dia. Sebab tu dia terpengaruh. Dan bila dia membesar, dia buat perkara yang sama. Mungkin dah jadi macam ni. Jadi cuma kita nak kena didik dia. Suami ni nak kena didik dia. Kan? Macam mana yang tadi atas nombor 10, isteri didik suami. Tak ada masalah pun. Isteri didik suami, walaupun berkali-kali tak apalah. Ajar macam mana cara nak buat susu anak, ajar macam mana nak pasang pampers anak, pakaikan pampers anak. Walaupun berkali-kali tak apa. Yang penting ada niat dia, ada niat suami, ada kesungguhan suami. Dia nak belajar. Dia tak mengut kan. Ada. Dan perempuan ni kena bagi tahu. Saya nak abang tolong saya macam ni. Saya rasa penat lah kalau saya kena buat macam ni, yang ni. Kena terangkan, kena jelaskan. Sebab tu saya cakap dalam ilmu, dalam psikologi manusia ni kan, perempuan dia cakap bahasa dia lain daripada bahasa lelaki. Kadang-kadang dia punya penyampaian, dia nak sampaikan, dia nak suami dia tolong dia buat kerja rumah, tapi dia akan pusing sana, dia akan meleter dulu sana sini semua, baru dia akan sampaikan kan. Dia nak suami dia tolong dia pakaikan pampers anak, tapi dia akan meleter lain dulu. Dan itu benda tu yang akan jadi problem. Cara berfikir lelaki dengan perempuan lain. Betul juga isteri marah-marah suami ni. Jadi suami pula kena didik isteri. Kan. Kenapa isteri kena faham kan, kenapa isteri jadi macam ni? Macam ni. Dan apa pertolongan yang boleh diberi? Suami boleh bagi macam mana? Bagi dorongan, bagi nasihat. Kalau sampai in the worst case, saya pernah baca dalam kisah rumah tangga, sampai in the worst case, sampaikan suami ni bawa isteri dia pergi jumpa pakar. Sampai bawa pergi jumpa pakar. Itu suami yang bagus lah, bagi dorongan kepada isteri dia kan, untuk dia berubah. Bukan setakat nasihat, tapi bagi dorongan sampai tahap macam tu, sampai pergi jumpa pakar sampai. Begitulah juga kalau suami yang ada masalah ke, ada suami yang ada masalah menagih dadah ke kan. So jangan tinggalkan orang tu terkapai-kapai. Kan, bantu dia. Bantu dia, bagi nasihat dekat dia. Kemudian bukan niat dia seorang nasihat, bukan orang lain beri nasihat kan. Dan terangkan dekat dia, saya macam ni saya tak boleh, macam ni saya boleh, saya tak suka awak macam ni, awak buat macam ni okey. Terangkan lebih lanjut. Dan untuk apa semua ni nak elakkan perbalahan, kan, nak elakkan pertelingkahan. So bagi saya, sebab itulah saya tak setujulah kita nak guna perkataan common sense ke. Tak apa yang kita fikir, kerana kita tahu benda tu. Orang lain tu, orang yang kita cakap tu mungkin dia tak tahu kan. Disebabkan apa? Faktor-faktor ni. Pendidikan kan, ilmu budaya family dia, dari setempat, dari negeri, persepsi, adab dan sifat. Bila kita tak menggunakan lagi perkataan common sense ni, dan kita faham perkara ini, maka kita takkan lagi merendahkan orang tanpa sedar. Kita boleh elakkan berlakunya salah faham. Kan. Jadi saya rasa setakat ni saja benda yang saya cakap pada hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.